Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semangatkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa insan, nilai hormat terazim indah, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semangatkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berilmu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman, dan tenaga badan daripada kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton pada malam ini Suara Anak Madani yang bersiaran secara langsung dari Pusat Penyiaran Aswara Kuala Lumpur. Apakah seluruh ekosistem pengajian tinggi di Malaysia kini berdepan dengan krisis? Misalnya pada tahun 2019, terdapat kaji selidik Jabatan Perangkaan mendapati kira-kira 72.1% pelajar lepasan SPM tidak mahu lagi menyambung pelajaran. Anak-anak kita lebih tertarik untuk menjadi Insta-famous kerana pendidikan tinggi tidak lagi dilihat sebagai jaminan insentif atau pendapatan yang lumayan dalam mencari kerjaya. Bagi mengupas persoalan ini dengan lebih lanjut, platform Suara Anak Madani pada malam ini menjemput tidak lain tidak bukan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmun. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Masih bertenaga? InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kita dan juga para penggemar dan pengikut wacana dan perbincangan dalam Suara Anak Madani pada malam ini. Dan untuk pengetahuan Datuk dan rakan-rakan di luar sana, saya tidak, seperti biasa saya tidak keseorangan. Saya mempunyai rakan pengacara yang bernama Fini, juga daripada Sabah. Apa khabar Fini? Okey. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam. Ada pantun ke Datuk?
Ada pantun untuk Datuk? Oh, mesti ada. Okey. Nanti kalau free boleh boleh balas balik tau. Boleh, Okey, ini khas boleh. untuk Datuk. Ya. Okey. Sayang kumbang mencari makan. Terbang seiring di tepi kali. Ya. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiringi restu ilahi. Ya. Alhamdulillah. Dalam guni ikan haruan. Atas lampan daging rusa. Malaysia Madani tekad perpaduan. Penuhi harapan semua bangsa. Silakan Datuk Seri. Pernah masuk Boleh pesta tahan. pantun dulu? Boleh tahan. Boleh tak macam pernah masuk pesta pantun? Mana ada. Baik, Silakan, orang Datuk. Putatan. Steady. Tok, kita bincang sedikit apa yang baru-baru ni diungkapkan oleh Perdana Menteri. Ya. Pada 5 Januari tahun ini. Ya. Yang Mohd Perdana Menteri telah menyampaikan mesej yang sangat mendalam. Dan pada saya itu merupakan amanat yang keramat ya dalam ucapan perasmian beliau di Wacana Pendidikan Tinggi, Wacana Strategi ya, Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu pada saya sangat fundamental sebab ianya awal tahun kan, tapi memberikan pengkhususan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi di mana Yang Mohd Datuk Seri Anwar telah menyinggung persoalan excellence without soul ya, dalam kegairahan dan keperluan kita untuk menggapai langit. Bagaimana kita harus kekal mengakar ke bumi dan teguh dengan landasan asal kita. Jadi pada saya ini dilihat sebagai satu cabaran, lontaran cabaran kepada seluruh kepimpinan KPT dan juga IPT. Saya tahu Datuk baru saja berhijrah ke KPT kan. Tetapi mungkin ada respons tentang persoalan yang sangat kritikal dan penting ni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Seri Sam Ya. nak menjemput ke program Suara Anak Madani Ya. ataupun Sam. Terima kasih. Okey. Tahniah sebab ini antara yang podcast yang semakin mendapat tempat InsyaAllah. di negara ini. Jadi berbalik kepada persoalan yang ditimbulkan tentang kata-kata keramat oleh Yang Amat Mulia Perdana Menteri yang menekankan tentang excellent without soul. Ini sebenarnya yang kalau kita faham dengan Yang Amat Muhammad Perdana Menteri ini, dia akan selalu mengungkapkan perkara-perkara yang berdasarkan pembacaan beliau, Ya. terutama dalam penjara. Ya. Dalam penjara. So mungkin ini antara salah satu yang dibaca. So buku Harry Lewis bertajuk Excellent Without Soul. Ya. Saya berada dalam wacana strategi Kementerian Pendidikan Tinggi itu dan mendengar secara langsung daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mengupas isu ini. Ya. Jadi beliau menyinggung tentang keperluan Kementerian Pendidikan Tinggi ini supaya jangan kita melahirkan istilah saya robot lah, mahasiswa yang tidak punya jiwanya, tidak ada roh. Ya, tidak roh. Jadi kita ada roh, tapi mananya dari segi bila kita melahirkan bakat-bakat di negara ini yang bakal menjadi pewaris pemimpin negara ini, kita kena lahirkan pimpinan yang ada jiwanya. Itu yang disebut tentang dalam kita kegairahan kita menggapai langit, Ya. tapi jangan lupa akar di bumi itu, mengakar ke bumi. So ini sebenarnya yang intipati yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mau supaya kita mau lahirkan bakat-bakat negara yang cemerlang, pada masa yang sama dia berteraskan nilai, terutama nilai agama. Ini yang penting. Itu yang pertama tentang bagaimana kita melahirkan bakat-bakat. Ya. Yang keduanya, Yang Amat Perdana Menteri juga dan juga Menteri sendiri telah mengupas, menggagaskan 5 fokus utama KPT dan juga 20 landasan utama
dia mau supaya KPT ini ekosistem, KPT programnya, modulnya, tenaga pengajarnya, kita mampu melahirkan mahasiswa yang insan yang beradab ini. Ini yang sebenarnya yang diminta oleh Yang Amat Perdana Menteri dan juga kepada KPT. Ya. Dan itulah maknanya kami amat rasa bertuah sebab antara kementerian pertama yang memang Perdana Menteri hadir adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. So ini memberi makna bahawa kementerian ini amat penting dan amat dekat di hati beliau. Jadi itu yang beliau datang dan menggagaskan pemikiran bagaimana kita meneruskan agenda kita di Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi ini yang sedang cuba kita buat dalam masa 2 hari lepas pun. 2 hari lepas. Kita telah memperincikan, kita telah buat bengkel, kita panggil semua visi-visi di semua IPTA supaya kita mengupas tentang gagasan yang amat Perdana Menteri dan juga fokus utama dan juga landasan yang telah digariskan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri. Ya. Bukan. Okay. Jadi saya percaya gagasan itu yang dibengkelkan itu tentunya akan address, akan cuba memberikan suatu input yang baru supaya excellence kecemerlangan itu kali ini dengan jiwa. Dengan jiwa. Baik. Untuk 2024 ini, sementara kita bercakap tentang gagasan yang pada saya sangat fundamental ini, tentu akan ada juga kumpulan ataupun pemikir-pemikir yang mungkin ingin melihat bagaimana KPT dari segi fokus, dari segi tindakan untuk meningkatkan lagi kualiti dan akses pendidikan tinggi kepada rakyat Malaysia ni. Sementara kita cakap tadi jiwa, kecemerlangan jiwa, tentunya aspek-aspek kualiti, aspek-aspek akses pendidikan tinggi ni juga harus diberitahu dan dimaklum kepada rakyat. Yes, we are heading towards a very positive direction. Ya, ini yang sedang kita tekankan lah. Ya. Terutama dari segi kualiti ini. Semalam saya sempat bersama dengan MQA, salah satu agensi kita. MQA. Ya. Dia salah satu agensi kita yang menekankan bagaimana kita mau supaya melahirkan bukan sahaja pendidikan yang berkualiti dan melahirkan mahasiswa yang berkualiti. Ini sebenarnya yang menjadi isu yang pengalaman kita juga sebelum ini. Ya. Seolah-olah kita tidak mampu melahirkan mahasiswa atau pekerja yang berkualiti di negara ini. Ya. Jadi ini yang sedang kita usahakan dan kita mengambil nasihat daripada Yang Amat Perdana Menteri supaya jangan sampai kita terperangkap dengan excellent without soul ini. Ya. Ini yang penting. Jadi kita mau supaya bila kita melahirkan graduan kita nanti, dia mampu berdikari. Pengalaman saya, Datuk Seri Sam, saya kadang-kadang sebagai pimpinan belia dulu, saya kadang-kadang terfikir juga bagaimana mahasiswa yang dilahirkan, graduan yang dilahirkan dari universiti, bila keluar daripada universiti, dia tidak seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa. Dia terikat dengan kekosongan jawatan yang ada di sektor awam dan juga di sektor swasta. Dan mereka seolah tidak boleh bergerak di luar kekosongan jawatan-jawatan tersebut. Tidak mampu menjadi usahawan. Jadi itu yang saya katakan, sama ada kenapa IPTA terutamanya, IPTS tidak mampu melahirkan graduan yang berkualiti ini. Apa masalahnya? Tapi mungkin ini pengalaman saya semasa pimpinan belia dulu. Tapi apabila saya melihat tentang
yang telah dibentangkan oleh MQA semalam, saya fikir ada sudah peningkatan yang agak baik. Tapi yang penting sekarang ini, kita mau pastikan bahawa mahasiswa ini memang bukan saja cemerlang akademiknya, tapi juga jiwanya. Itu yang kita kena pastikan lah. Itu peranan kita lah di peringkat kementerian. Ya, baik itu. I think saya fikir itu satu perkara yang amanah yang sangat besar. Ya. Tentunya saya percaya Kementerian Pengajian Tinggi di bawah kepimpinan Datuk Sri Zamri dan Datuk sendiri akan bekerja keras untuk memastikan apa yang diilhamkan ataupun apa yang ingin digagaskan oleh Perdana Menteri itu akan benar-benar menyerap dan difahami oleh paling tidak pun pimpinan universiti untuk difaham. Tapi sekarang ada satu pandangan yang agak popular di media sosial yang melihat IPT ataupun menyambung pelajaran ke Menara Gading ni adalah satu kerugian buat masa ini. Apakah strategi lah, kita sebut apakah strategi ataupun tindakan-tindakan kementerian untuk kita menepis persepsi ini dan meletakkan nilai sebenar pendidikan tinggi di mata masyarakat, terutama generasi muda. Dengan kita sekarang dengan cabaran gig ekonominya, dengan satu pemahaman bahawa aku belajar pun lepas ni tak ada kerja, bawa Grab, pendapatannya meningkat, sama dengan tidak belajar sampai ke pengajian tinggi. Ya, ini sebenarnya yang setahun pengalaman saya sendiri di Kementerian Sumber Manusia. Ya, Kementerian Sumber Manusia ya. Mengubah persepsi masyarakat untuk melihat supaya TVET ini, TVET kalau bercakap TVET, sebagai alternatif utama. Sebab itu yang kita agak risau apabila ada sekelompok generasi muda yang sudah tidak mau untuk meneruskan pelajaran mereka. Ya. Bagi saya, Datuk Seri Sam, ini sebenarnya ada kegagalan kita dalam menyediakan peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal di negara sebelum ini. Dan ini yang menjadi cabaran kepada kita sekarang ini. Kerjaan madani sekarang ini. Sebab kita terpaksa mengurus apa yang telah berlaku sebelum ini. Apabila kerjaan terdahulu tidak dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang baik kepada anak-anak kita, dan juga dengan gaji yang setimpal. Bayangkan, bila saya graduate tahun 1992, bekerja sebagai seorang juruterang. Baik. Dengan gaji 1.800. 1.800. Tahun 92. 92. Anak saya grad 2019. Bekerja tahun 2020. Dengan gaji 2.100. Tengok bezanya tu. Lebih kurang berapa? Dekat 30 tahun lebih. 30 tahun, yes. Tidak berubah gaji itu. Dan selepas itu timbul pula fenomena apabila kita tidak boleh menyediakan peluang pekerjaan. Sudahlah gajinya rendah, peluang pekerjaan kepada graduan kita pula agak terhad. Jadi ibu bapa, anak-anak muda rasa frustrated. Kita buat apa belajar? Buat apa belajar? Itulah makanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih tampuk kepimpinan negara ini, apa yang telah dibuat setahun yang lepas, membawa pelaburan-pelaburan baru dari China, Eropah, di Timur Tengah, bawa ke Malaysia. Apa maknanya itu? Supaya kita dapat menarik pelabur ini dan membuka ruang-ruang pekerjaan kepada anak-anak muda kita. Jadi ini sebenarnya kenapa kita dalam pentadbiran kerajaan madani ini bertungkus lumus meyakinkan generasi muda kita bahawa inilah masanya. Ada ruang. Belajarlah. Dapatkan sijil. Kita boleh ikut industri gig. Kita boleh jadi Grab rider. Tetapi adakah itu akan bertahan? Sebab yang bertahan itu ialah sijil kita. Itulah setahun yang lepas saya cuba bawa perspektif ini supaya
menggalakkan mereka belajar. Sebab yang bertahan ini saja. Sekarang ini pun kita lihat Grab rider sudah semakin merosot pendapatannya. Sebab kita ada post Covid, kita boleh sudah pergi ke restoran, keluar untuk membeli sendiri. Dan kita tidak memerlukan lagi perkhidmatan, walaupun ada lah, tapi semakin berkurang. Jadi itu tidak akan bertahan. Yang bertahan itu apa? Yang bertahan itu ialah sijil kita, diploma kita, ijazah kita. Itu yang bertahan sampai bila-bila. Ya, ilmu kita juga. Ilmu itu, ilmu itu. Jadi ini yang penting sebenarnya. Jadi untuk anak-anak yang di luar sana, belajarlah. Dan kerjaan, sebagai kerjaan yang bertanggung jawab, kita akan buka ruang dan peluang, kita tarik pelaburan baru, dan memang kita memerlukan graduan-graduan IPT. Dari segi teknikal, engineer, accountant, anggota pentadbiran, manager-manager, pengurus-pengurus. Untuk kita manage syarikat-syarikat yang baru ini nanti dan juga pelaburan-pelaburan baru ini, kita memang memerlukan pekerja-pekerja baru, terutama graduan-graduan. Itu pandangan. Ya, oleh kerana Datuk bangkitkan tentang waktu di KSM, saya baca juga laporan bahawa sewaktu di Kementerian Sumber Manusia dahulu ada program memorandum kerjasama industri dan syarikat berkaitan GLC. Ya. Ini untuk program-program TVET yang berimpak tinggi. Mungkin Datuk boleh komen sikit tentang ini. Ya, antara cabaran kita di peringkat institusi TVET dan juga di universiti ini. Ya. Apa cabarannya? Kita mau melahirkan graduan yang diminta oleh industri, yang dipacu oleh industri. Sebab kita memikirkan bahwa bagaimana kita mau melahirkan mahasiswa graduan, tapi akhirnya tidak ada kerjanya. Jadi yang penting sekarang ini, kita kena memenuhi permintaan industri. Ya. Mesti dipacu oleh industri. Institusi TVET terutamanya dan juga di peringkat universiti. Ya. Jadi itulah di tahun lepas saja kita diminta oleh Yang Amat Perdana Menteri, kalau kita ingat ada punya ucapan bajet pertama dia. Ya. Untuk 2023 sebanyak 50 memorandum kerjasama perlu dimeterai dengan syarikat-syarikat, terutama GLC kita di negara ini. Dan alhamdulillah pada tahun lepas kita rekod yang bila saya meninggalkan KSM itu lebih kurang 66 syarikat yang telah memeterai, antaranya Proton, Telekom, Petronas, Gamuda, dan yang lain-lain lagi. Ini penting sebab kalau tidak kita akan hanya istilahnya syok sendiri. Melahirkan graduan, menambah sijil, tapi akhirnya tidak ada kerja. Tapi yang penting itu, apapun yang kita buat mesti dipacu oleh industri. Dan itulah sebenarnya antara kejayaan yang telah dibuat pada tahun lepas melalui Majlis TVET Negara yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Ialah kita dapat memeterai lebih kurang 66 memorandum kerjasama dengan syarikat-syarikat untuk membantu kita dalam institusi TVET. Dan saya fikir di universiti pun, pengamatan saya dalam sebulan lebih ini, memang universiti kita sudah membuat kolaborasi dengan pelbagai industri. Ini sebenarnya yang baiknya. Makanya di peringkat universiti pun sudah memikirkan bahawa graduan yang kita lahirkan ini mesti atas permintaan daripada industri. Dan kita tidak mau lagi generasi muda kita komplain tidak ada kerja selepas ini. Baik, kita dah bahas tadi daripada awal asasnya, kerangka asasnya. Kecemerlangan itu mestilah dengan jiwanya. Kita dah mendengar tadi perbincangan mengenai strategi kementerian untuk pastikan akses dan kualiti pendidikan itu baik. Dan kita juga bahaskan persoalan anak-anak muda sekarang kadang-kadang keliru berminat dengan ekonomi gig dan sebagainya. Dan ada juga peluang-peluang TVET. Jadi ini semua adalah isu-isu yang semasa yang membabitkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan saya percaya Fini mempunyai soalan-soalan untuk daripada penonton kita yang berada dalam studio ni. Silakan Fini. Okey.
Saya diberitahu tadi ada 2 orang. Boleh saya tahu yang mana satu? Cek ke? Sini. Silakan. Okey, so saya nak tahu siapa nama? Nama saya Azrina. Saya berasal dari daerah Kudat, Sabah. Oh, Ini Sabah Sabah juga. semua ni. Okey. Ini si Chan. Boleh Mak Ramai kalau orang tahu. Sabah ni. Oh, ini mesti YB semangat ni kan? Okey, soalan untuk YB silakan. Assalamualaikum. Ya, salam. Soalan saya, selama berkhidmat lebih kurang 12 bulan di Kementerian Sumber Manusia, apakah pencapaian yang dapat dikongsikan kepada para pendengar? Terima kasih. Okey. Ya, silakan YB. Okey, terima kasih Fini ya, dan terima kasih kepada Saudari Azrina daripada Kudat. Jauh datang daripada Kudat untuk mengikuti suara anak madani ni. So maknanya coverage suara anak madani ni sehingga sampai Kudat ni. Ya, sampai Datuk Kudat. Seri? Sampai Pulau Banggi. Boleh tahan. Jadi satu yang saya mau kongsi sajalah. Saya fikir untuk tahun lepas di dalam KSIM, Kementerian Sumber Manusia itu, saya begitu drive tentang Tibet ini. I think siapa yang mengikuti saya Ya. daripada segi kenyataan akhbar, Program. program-program, Ya. memang yang saya tekankan ialah Tibet. Kenapa Tibet? Sebab bagi kita, terutama di Sabah, Tibet is a game changer. It's a game changer. Bila kita ingin menoktahkan kemiskinan, seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Ya. kita antara yang paling kira shortcut, the game changer ini ialah memastikan anak-anak yang terutama B40 ini masuk ke institusi Tibet. Sebab institusi Tibet itu keboleh pasarannya amat tinggi, 95% ke atas. Jarang mana-mana pelatih kita, pelajar-pelajar kita keluar dari Tibet tidak bekerja. Malah gajinya lumayan. Yang Amat Berhormat Dr. Zahid Hamidi baru-baru ini masa Majlis Tibet Negara, Ya. beliau membandingkan 2 orang berada dalam satu kelas masa sekolah rendahnya. Selepas 12 tahun, Ya. seorang dia berjaya menjadi pensyarah UIA. Yang seorang lagi dia gagal SPM. Gagal SPM. Gagal SPM. Tetapi 12 tahun dia jadi seorang pekerja syarikat. Pensyarah UIA gajinya 2,800. Baik. Yang Tibet ini tanpa SPM, tetapi kita ada kaedah Ya. untuk kita persijilkan. Gajinya 17,000. Ya. Itu. Siapa yang pensyarah UIA itu? Ya. Mungkin kenal, sahabat kita. Siapa tu? Dr. Ashraf. Nasib baik dia pengurusi MARA sekarang ni. Dan juga yang Tibet ini, Saudara Rizam. Juga daripada Majlis Belia Malaysia. Rizam. Rizam. Ya. Jadi ini, bukan maknanya kita menidakkan Ya. graduan daripada universiti. Tapi itulah penekanan pada setahun lepas. Kalau mau dikirakan antara yang berjaya ialah kita berjaya mengangkat Tibet ini sebagai alternatif utama pendidikan Malaysia. Dan pada salah satu daripada interview saya bersama RTM, Ya. saya menamakan tahun 2023 ini sebagai tahun Tibet. Apa tidaknya sebab Tibet ini diangkat begitu cemerlang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang mempunyai Majlis Tibet, dan kami di Majlis Tibet, Sekretariat Majlis Tibet Negara. Dan saya fikir kalau mau kejayaan yang untuk tahun lepas, saya mau angkat yang itulah, Tibet.
sebagai alternatif utama pendidikan di negara ini. Okay, terima kasih YB atas jawapan tadi. Soal seterusnya. Boleh ya, Datuk Seri saya teruskan? Boleh terus. Silakan. Yang cantik manis. Ya. Okey, siapa Dari Sabah nama? juga ke? Camelia dari Sabah. Ya. Sabah juga? Ada. Sabah juga. Okey, saya serahkan kepada dia. Ramai orang Sabah ikut hari ini. Selamat petang, saya Camelia Jacob. Juga merupakan pelajar OUM, bahagian pendidikan. Okay, soalan saya seperti ini. Sebagai Timbalan Menteri Pendidikan, apakah misi dan visi untuk dicapai? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, silakan YB. Ya. Terima kasih Puan Camelia. Okey, untuk di KPT ini saya telah gariskan beberapa agenda penting lah yang saya mau bawa untuk dalam Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Satu, saya akan teruskan. Saya akan teruskan bahawa menjadikan TVET ini sebagai alternatif utama pendidikan negara. Ya. Dan untuk makluman juga di peringkat IPT, kita juga ada TVET. Dalam Kementerian Pendidikan Tinggi ini kita ada Politeknik dan juga College Community. Dan yang ini saya akan terus angkat. Dan satu yang agak menarik dalam College Community ini, dia panggil pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat ni kalau boleh pergi ke college community kita, dia tidak kira umur. Datuk Seri? Ya, tidak kira umur. Tidak kira umur. Boleh masuk untuk berdaftar dan dapatkanlah sijil-sijil yang berkaitan. Dan ini juga terbuka kepada ibu-ibu tunggal, terbuka juga kepada OKU, kepada belia-belia lagi, apalagi terutamanya belia-belia kita. Dan yang mengikuti program-program ini, ada yang sudah membuka kedai kek. Saya pergi ke Kota Merudu baru-baru ini. Ada dua orang. Satu pelajar college community yang mengambil bidang ekon, dan satu lagi yang mengambil separuh masa membuat kek. Kedua-duanya, satu membuka kedai ekon di Beluran, Sabah, dan satu lagi di Kudat. Ada kedai kek di Kudat. Jadi itu antara yang saya pikir kejayaan college community lah. Ya. Dapat melahirkan usahawan-usahawan yang di daerah-daerah ini. Maknanya untuk tahun ini saya akan teruskan agenda menjadikan TVET itu semakin diterima oleh masyarakat, terutama generasi muda. Yang keduanya, kita mau pastikan bahawa mahasiswa kita yang kita lahirkan ini memang mahasiswa yang with soul. Ya. With soul. Ataupun dia kena, walaupun dia high tech, dia kena juga high touch. Maknanya kita kena bina jiwanya. Jadi kita mau lahirkan mahasiswa itu yang untuk kali ini saya mau supaya mahasiswa terutamanya kena dekatkan diri dengan masyarakat semasa dia berada di universiti. Kita tidak mau dia terpisah dengan realiti masyarakat yang ada di luar sana. Kita akan gerakkan supaya dia akan jadi sukarelawan, membantu sekolah-sekolah. Di peringkat Parlimen Sepanggar sendiri saya minta supaya mahasiswa ini turun padang. Membantu anak-anak kita di sekolah. Jadi saya mau mereka begitu. Supaya dekatkan dengan masyarakat dan mereka dapat merasai denyut nadi masyarakat itu. Mereka cuba menyelesaikan sebagian masalah yang telah berlaku. Itu juga. Dan saya mau juga supaya R&D, penyelidikan yang ada di universiti itu, saya tidak mau dia hanya sekadar penyelidikan. Datuk Seri Sam punya banyak masalah kita yang berlaku sekarang. Isu keterjaminan makanan semakin kurang. Dan isu-isu yang lain, isu sosial yang berlaku. Jadi kita mau supaya kajian yang dibuat di IPTS itu dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di luar kampus, di luar universiti. Kalau tidak ada gunanya. Bagi saya, buat apa kita buat research, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam negara kita. Jadi saya mau supaya dua mahasiswa juga, pensyarah ini, mesti dapat membantu masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi ini antaralah yang saya pikir akan menjadi agenda penting dan juga
saya dengan tim juga menekankan bahwa satu lagi yang kita tidak mau ialah keciciran graduan, terutama yang di kalangan B40 ini. Kita mau pastikan, sebab ada yang maklumat yang kita dengar, ada sebilangan, tidak ramai, tapi ada yang tidak dapat meneruskan pengajian disebabkan isu kemiskinan. Ini amat menyedihkan. Sudah berada di tahun 1-2, tapi oleh disebabkan masalah kemiskinan, terpaksa berhenti belajar. Dan ini yang kita akan coba pastikan bantu mereka supaya dapat meneruskan pengajian. Sebab ini akan dapat membantu keluarga mereka nanti. Bila dia dapat ijazah dia, diploma dia, bila dia ni, terutama yang dalam TVET ini, dia akan dapat bantu keluarga dia untuk keluar daripada kepompong kemiskinan ini. Jadi itu antara penekanan-penekanan lah. Ada lagi yang lain lah, tapi saya pikir yang 3 inilah yang saya akan coba drive dan pastikan dia akan dapat direalisasikan di IPT. Baik, itu. Saya fikir Madangkan Datuk dah menceritakan agak mendalam ya, tentang visi dan kerangka yang besar. Saya tertarik bila baru-baru ni Perdana Menteri menganjurkan semua pelajar universiti mengambil latihan atau kelas AI. Ada orang kata AI ni kelas Anwar Ibrahim, tapi kelas AI, Artificial Intelligence, selama 4 jam sehari. Jadi bagaimana KPT menyahut? Apakah ada modul ataupun perubahan yang sedang dilakukan untuk meningkatkan penguasaan dan penggunaan AI ini di kalangan pelajar? Ya, saya kebetulan menjadi wakil kepada Menteri untuk hadir kepada pelancaran tersebut, dan memang nama saya disebut untuk memastikan bahawa semua pensyarah, pentadbir dan juga mahasiswa mesti mengikuti modul AI selama 4 jam itu. Jadi bagi kami di peringkat kementerian itu sudah menjadi kewajipan. Arahan dan kita itu satulah. Tapi maknanya apa hasrat yang amat Perdana Menteri supaya mahasiswa kita dapat memahami secara asasnya tentang apa itu AI. So this is the thing now. Ini sana. Kalau kita tidak memahami AI ini sekarang ini, maknanya kita terlepas satu segmen teknologi baru yang perlu kita pelajari. Dan saya alhamdulillah saya sudah selesai modul yang pertama. AI Appreciate. Ada modul pertama. Saya pikir bila saya lalui itu tidak susah. Secara terus saya boleh beli ataupun sudah, tapi maknanya mudah. Kita baru-baru ini saya minta di peringkat 1 sekolah rendah di Parlimen Sepanggar. Kita lancarkan AI Junior. AI Junior. So kita mau juga, sebab bila saya lihat modul itu, saya pikir anak-anak kita pun boleh buat. Tidak ada masalah. Sebab dia bertanya soalan-soalan yang memang dekat di hati kita dan yang kita buat. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita berada dalam dunia AI sekarang. Cuma kita tidak sadar saja. Tapi bila kita jawab soalan-soalan itu, rupanya kita sudah berada dalam dunia itu. Cuma kita secara sadar atau tidak. Kita akan appreciate, menghargai bahwa AI itu hadir dalam diri kita dan sedang kita buat. Jadi saya pikir ini pun bukan setakat mahasiswa, pelajar, rakyat keseluruhannya boleh mudah memahami. Itulah dia dikenali sebagai AI rakyat. AI untuk rakyat. Anwar Ibrahim rakyat. Okey. Untuk pengetahuan rakan-rakan penonton dan mereka yang mengikuti siaran kita, Datuk Mustafa dah juga merupakan seorang ahli politik yang tersohor. Beliau sekarang ni sebagai timbalan pengurusi PH di Sabah. Setiausaha PH. Setiausaha Pakatan Harapan di Sabah dan juga timbalan pengurusi keadilan di Sabah. Jadi kita mesti tanya juga soalan politik. Tidak adil kalau tidak tanya soalan politik. Mungkin Fini nak mula dulu. Sebenarnya saya rasa soalan yang saya nak tanya tadi itu dah dijawab. Dah dijawab dah? Dijawab dah. Okay. Tapi mungkin saya boleh tanya dengan kerangka yang lebih besar lah. Sebab sebelum ni saya nak tanya apakah harapan
YB untuk Sepanggar sebab memandangkan YB adalah MP Sepanggar. So saya nak tanyakan soalan yang lebih besar. Apakah harapan YB untuk Sabah pula sekarang? Silakan YB. Ini soalan yang ya, kita kena jawab. Ya, mesti jawab. Ini isu. Okey, untuk Sabah ini yang penting ialah apapun tindakan kita di peringkat negeri ini, dia tidak akan menjejaskan kestabilan politik di peringkat pusat. Ya, Persekutuan. Kita tidak mau menggusar pimpinan-pimpinan di pusat ini, terutama yang amat berhormat Perdana Menteri yang sekarang ini sedang fokus untuk memantapkan, mencemerlangkan ekonomi negara ini untuk kebaikan semua rakyat. Jadi dalam konteks di negeri Sabah ini, secara idealnya sebaiknya semua parti yang berada dalam kerajaan perpaduan ini dapat duduk semeja dan bahagikan kursi. Itu yang sebaiknya lah. Dan kita sepakat siapa yang kita boleh angkat sebagai ketua menteri di peringkat negeri. Tapi ini memerlukan jiwa besar pemimpin-pemimpin kita, sebab seperti yang saya sebut tadi itu, yang penting sekarang ini negeri Sabah kita perlu angkat seiring dengan kerajaan pusat, dan lebih-lebih lagi kalau boleh kita seiring dengan jiran kita, negeri Sarawak. So, itu yang penting sebenarnya. Dan juga kita memastikan bahawa infrastruktur asas di negeri ini dapat diperbaiki. Dan kita boleh melaksanakan secara efisien sebab peruntukan sudah diberi dan kita perlu laksanakan sebaik mungkin. Kalau kita boleh fokus dalam pembangunan negeri ini, itu akan dapat menjamin kesejahteraan. Bukannya rakyat Sabah, juga rakyat Malaysia keseluruhannya. Namun, itu namanya politik. Bila kita bercakap tentang politik, ada yang setuju dan tidak bersetuju. So, dalam Pakatan Harapan kita ambil pendekatan buat masa ini sehingga habis term itu, kita akan pastikan bahawa kerajaan negeri sekarang ni stabil sampai habis term. Dan pada masa yang sama kita akan sentiasa terbuka dengan perbincangan. Kita terbuka dengan perbincangan. Dan kita main pendekatan yang penting ialah kestabilan politik peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri. Dan juga kita mau pastikan bahawa parti-parti yang bergerak seiring dengan agenda reformasi kita, perubahan yang kita mau untuk negara ini, tata kelola yang baik, siapa yang dapat meyakinkan kita bahawa mereka akan dapat bersama kita, terutama dengan usaha yang amat berhormat Perdana Menteri dalam membenteras rasuah sampai ke akar umbi ini. Siapa yang rasa selesa dengan ini dan juga ingin bekerjasama dengan kita terbuka. Sebab saya yakin ini adalah satu formula untuk memastikan Sabah melonjak naik. Kita kena benteras rasuahnya di peringkat negeri. Jadi ada beberapa kriteria yang kita perlu bincang bersama, dan kita mau supaya janganlah parti-parti nasional ini di label macam dulu. Betul sistem. Kita ni parti Malaya. It is not the question about being local or national or Malaya. Itu bagaimana kita melahirkan pimpinan-pimpinan yang baik ini yang dapat menyelesaikan masalah negeri dan juga membantu memakmurkan negara ini. Itu yang penting. Jadi kita masih lagi terbuka kepada mana-mana kerjasama, dan kita mau pastikan bahawa bagilah ruang sebaiknya kepada parti-parti nasional untuk juga kita membantu negeri Sabah untuk menjadi lebih makmur, dan pastikan jugalah pengagihan kursi satu, jawatan-jawatan GLC dan jawatan-jawatan peringkat akar umbi itu dapat dibuat secara adil. Jadi kalau ada yang boleh bagi kita komitmen formula yang baik dan kita nampak itu memberi kebaikan kepada semua, saya pikir kita akan menerima dan terbuka untuk bekerjasama dengan sesiapa saja. Baik, itulah pandangan yang pada saya datangnya daripada hati Datuk Timbalan Menteri kita, dan
Sebenarnya masa itu sangat singkat ya. Dah hampir 1 jam kita membahaskan pelbagai isu dan perkara. Dan saya ingin ambil kesempatan ini untuk berkongsi satu hadis riwayat Tirmizi yang menyatakan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sehinggalah ia pulang. Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Namun saya juga ingin berkongsi dengan penonton sekalian bahawa tadi yang disebut tentang pimpinan-pimpinan negeri Sabah dan politik dan sebagainya, sebenarnya yang paling penting itu adalah keikhlasan. Ya. Sebenarnya yang diungkapkan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, keikhlasan tidak akan pernah bersatu dengan sifat suka dipuji, disanjung dan keserakahan terhadap harta manusia. Yang demikian itu ibarat tidak akan bersatunya api dengan air. Jadi kita harap pimpinan akan sama-sama muafakat, peringkat persekutuan, peringkat negeri, kita bekerja membangun Malaysia Madani, dan mudah-mudahan dengan komitmen ini kita akan menyaksikan Malaysia yang insya-Allah jauh lebih baik di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10. Terima kasih sekali kepada Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sarmud kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Mudah-mudahan segala usaha murni yang beliau dan pasukan lakukan insya-Allah akan mendapat keberkatan dan diridai oleh Allah SWT. Sampai kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tok, nyanyi. Okey. Lagu apa ada pada malam ni? Boleh. Tiada lagu? Okey. Kita ada tetamu pada malam ini. Datuk akan nyanyikan lagu khas untuk seluruh rakyat Malaysia. Dipersilakan. Sekali melihat melepak kulitnya, sayang jatuh cinta. Sayang, sayang, sayang Kinabalu. Keamatan pesta bulan 5. Sayang, sayang kita pergi tamu, jalan tanpa ruli, hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasang, banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Okey. Terima kasih. Terima kasih tu. Terima kasih. Awal-awal tidak berapa. Ayub